Kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 27 Suratul Hijr, ayat 27 Suratul Hijr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sadaqallahul azim. Artinya, dan jin itu kami telah jadikan jin itu sebelum daripada kami jadikan baginda Adam. Dan jin itu kami jadikan dia daripada api jenis bahang yang amat panas, api jenis haba yang amat panas, api jenis angin yang amat panas. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 27 Suratul Hijr, Allah Subhanahu wa taala isytiharkan kepada kita umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan perihal makhluk Allah yang tak dapat dilihat dengan mata kasar manusia, akan tetapi sentiasa mengganggu gugat manusia. Itulah dia jin. Dua perkara penting Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada kita pada ayat 27 Suratul Hijr. Perkara yang pertama, Allah perakukan bahawa Allah Subhanahu wa taala jadikan jin lebih awal daripada baginda Adam alaihissalam. Dengan kata lain, sebelum Allah Subhanahu wa taala jadikan baginda Adam alaihissalam, dan sebelum baginda Adam alaihissalam diturunkan ke muka bumi, terlebih dahulu Allah taala telah ciptakan jin, merupakan makhluk Allah. Dan jin terlebih awal memakmurkan muka bumi daripada manusia itu sendiri. Perkara kedua yang Allah Ta'ala bentangkan kepada kita umat akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhubung tentang zat batang tubuh jin itu sendiri, yang berbeza dengan batang tubuh manusia. Batang tubuh manusia ada di situ tiga perkara. Yang pertama, tasyakul, bentuk. Yang kedua, tasawur, rupa. Dan yang ketiga, alwan,
warna. Bentuk, rupa, warna. Berbeza dengan batang tubuh jin yang sama sekali mata kasar manusia tak mampu melihatnya, kerana dia bukan daripada tasyakul, tasawur dan alwan. Bukan daripada sesuatu yang boleh kita kategorikan bentuknya, rupanya dan warnanya. Kiranya ada bentuk, pastinya dapat dikesan dengan panca indera manusia. Kiranya ada rupa, mampu dilihat oleh mata kasar manusia. Kiranya ada yang disebut warna, sememangnya penglihatan mata manusia mampu menilai warna dan membezakan warna. Pun begitu, jin ini dia boleh ada kelebihan pula. Dia boleh tasyakul, membentuk, dan dia boleh tasawur, menyerupa, dan dia boleh alwan, mewarnakan sesuatu. Sukar untuk diperjelaskan, tapi itulah hakikat yang perlu kita fahami. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, dari jenis apa jin ini Allah Subhanahu wa taala perakukan pada ayat 27 suratul Hijr. Min naris samum. Jin itu dijadikan daripada api, jenis haba yang amat panas. Api jenis bahang yang amat panas. Api jenis angin yang amat panas. Ya, jelas. Api, tapi bukan sebarang api. Api daripada jenis haba. Maka kita tak nampak haba, tapi kita boleh merasai haba. Panas. Api jenis bahang. Ya, kita tak nampak bahang, tapi kita boleh rasa bahang. Bahang mampu membakar bulu roma rambut kita sendiri. Kalau bahang tu panas sangat, dia membakar. Amerika Syarikat musim panas sekarang 43 darjah Celsius. Menakutkan. Amerika Syarikat ni tuan-tuan, terbakar ni tuan-tuan, ikut berita jam 11 Amerika terbakar. Hutan dia terbakar, padang pasir dia Nevada 46 darjah Celsius. Panas betul. United States of America. Itu yang diterbakar kerana bahang ini membakar. Kita tak nampak bahang, tapi kita terasa dia punya kepanasan dia. Maka Allah perakukan lagi bahawa Allah Ta'ala jadikan jin itu daripada api, jenis angin yang amat panas, haba yang amat panas, bahang yang amat panas, angin yang amat panas. Wah. Haba yang amat panas kita tak nampak, tapi kita terasa haba. Bahang yang amat panas kita tak nampak, tetapi dia mampu membakar. Angin yang amat panas, apabila angin ada gerakan, maka dia boleh masuk ikut
rongga-rongga terbuka dan rongga-rongga tertutup pada tubuh manusia. Wal-'iyazubillah. Rongga terbuka, lubang hidung, lubang telinga, rongga mulut, apatah lagi, itu rongga terbuka. Rongga tertutup, ya, kulit kita adanya bulu roma. Di bulu roma itu ada liang roma yang halus. Jadi liang roma itulah mampu ditembusi oleh jin, kerana jin itu daripada api jenis angin yang amat panas, mampu memasuki dalam tubuh manusia melalui rongga terbuka, kelopak mata, lubang hidung, lubang telinga, mulut. Begitu juga rongga tertutup, liang halus pada kulit manusia itu sendiri. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sadaqallahul azim. Ayat 27 Suratul Hijr. Asy-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat pada tahun 606 Hijrah, menulis dalam kitab tafsirnya Mafatihul Ghaib. Jin yang beragama Islam namanya jin, manakala jin yang kafir dinamakan syaitan. Istilah ini diikuti oleh Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, jin ada dua kelompok. Kelompok Islam disebut jin, kelompok kafir disebut syaitan. Syaitan ini merupakan kelompok jin yang kafir. Golongan jin yang kafir ini sentiasa mencari jalan untuk memasuki tubuh manusia. Kerana jin kafir ini, iaitu syaitan, sudah menjadi bala tentera kepada iblis laknatullah alaih. Iblis berjaya merekrut tenteranya dari jenis jin. Ya, maka jin itu jadilah jin kafir, dinamakan syaitan. Maka senarai tugas syaitan tak lain tak bukan, syaitan akan sentiasa mendatangkan kemudaratan kepada manusia, dan yang kedua, sengsarakan kehidupan manusia di dunia. Mendatangkan kemudaratan pada batang tubuh manusia dan sengsarakan kehidupan manusia di dunia, supaya manusia berputus asa dan manusia tidak beriman kepada Allah dan Rasul yang diutuskan. Manusia berputus asa dengan rahmat Allah, manusia kecewa dengan kehidupan, maka manusia dalam kesesatan, tidak mensyukuri apa yang Allah kurniakan, malah mengkufuri
apa yang selama ini Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu dia. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Kuliah subuh kita pagi yang berbahagi ini adalah sambungan daripada kuliah subuh yang lalu. Masih membicarakan tentang wabak penyakit, yakni ta'un. Jadi kita nak bicarakan agak panjang sedikitlah. Sebagaimana dikupas oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat pada tahun 852 Hijrah, menulis dalam kitabnya Bazlul Ma'un fi Fadli Ta'un. 600 tahun yang lalu bumi Mesir diserang wabak penyakit yang telah mengorbankan sejumlah tidak kurang 30,000 nyawa orang-orang Islam. 2 orang anak lelaki dan 1 anak perempuan kepada Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga terkorban. Antara perkara yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat pada tahun 852 Hijrah, adalah kesan daripada wabak penyakit. 833 Hijrah 833 Hijrah, 600 tahun yang lalu, bumi Mesir diserang wabak, 30,000 terkorban. Selepas 30,000 terkorban, ingatkan dah selesai. Rupanya kesan daripada wabak itu, ada kesan yang jelas. Begitu ramai penduduk Mesir pula, kalaupun selamat daripada serangan wabak, tapi penduduk Mesir ada yang diserang dengan penyakit Rihul Ahmar. Rihul Ahmar, yang orang Melayu sebut angin ahmar. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, 30,000 dah terkorban. Pandemik wabak penyakit di Mesir sudah semakin pulih hari ke hari. Akan tetapi, kata Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mendapat berita ada di kalangan umat Islam di Mesir yang mengalami kesan daripada wabak, iaitu serangan angin ahmar yang lebih dikenali dengan istilah stroke. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ianya memberi ruang kepada Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani untuk menjelaskan kedudukan Rihul Ahmar, angin ahmar, stroke. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan, inna hadzal waba fasadun hawa, bahwasanya wabak penyakit ini merosakkan pengudaraan di muka bumi. Rosak udara ni. Apabila udara ni rosak, maklumlah, maka lebih mudah disebut udara beracun, juga disebut keracunan udara. Kita tak ada pilihan, kita kena bernafas, sedut hembus, sedut hembus. Itulah saban waktu kita bernafas. Apa yang mampu kita lakukan, kita pakai pelitup muka. Itulah yang kita ikhtiarkan. Pelitup untuk tutup 2 rongga, rongga mulut dan rongga hidung.
Alhamdulillah, itu usaha yang boleh kita buatlah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Akan tetapi kita terpaksa terima bahawa wabak merosakkan pengudaraan. Apabila udara ni rosak, kita bernafas, ianya akan melemahkan 3 unsur penting dalam tubuh manusia: organ, kelenjar, tisu. Apabila lemah organ, kelenjar, tisu, ada ruang dan peluang untuk syaitan menyerang. Dia boleh menyerang ikut apa yang disebut oleh Al-Syaikh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Mafatihul Ghaib. Dia boleh serang ikut rongga terbuka, begitu juga rongga tertutup. Rongga terbuka kita kawal: hidung, telinga, mulut. Jadi tuan-tuan yang dah pencin, dah tua ni, jangan berkeliar lah. Macam Haji Syarif, balik rumah masjid, balik rumah masjid, balik rumah masjid. Alhamdulillah. Haji Syarif pun takkan nak pergi apa nama tu, Mid Valley. Dekat aja rumah Haji Syarif dengan Mid Valley tu. Tapi cocok dinding Maybank berapa aja pencin tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, janganlah pergi Mid Valley tu kalau tak ada apa keperluan. Duduk rumah, pergi masjid. Rumah, masjid. Udara ni. Tiba-tiba naik 62 kes. Sabah menjadi penyumbang kes baru. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, apabila dah lemah organ, kelenjar, tisu, sistem ketahanan tubuh kita lemah, syaitan serang. Lebih-lebih lagi orang yang dah ada darah tinggi, kencing manis, lemah jantung, dan apa juga penyakit. Lagilah dia akan serang ikut rongga terbuka, rongga tertutup. Kalau sebut rongga tertutup, syaitan tu boleh masuk ikut liang kulit. Apabila dia masuk, setelah Allah Ta'ala perakukan pada ayat 27 suratul Hijr, min naris samum, api jenis haba yang amat panas, api jenis bahang yang amat panas, api jenis angin yang amat panas. Apabila api jenis angin yang amat panas itu disebut rihul ahmar, angin ahmar, angin merah. Kenapa disebut angin merah? Merah itu menggambarkan kepanasan. Angin panas tapi tak nampak warnanya, akan tetapi membara kepanasannya. Apabila dia masuk aja, dia matikan organ mati. Ya, itu yang sebelah mati. Orang Melayu sebut lumpuh sebelah badan, lumpuh kaki tangan, berot mulutnya, tu lumpuh, disebut stroke. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, angin panas, memanglah dia akan tiga dah lemah, dia akan lumpuhkan sama ada organ, sama ada kelenjar ataupun tisu.
Apabila dia masuk, tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia jenis bahang yang membakar tapi tak nampak. Kalaupun tak kena serangan angin ahmar tu, tapi bahang tu dia membakar, dia matikan tisu. Tak sedar, tiba-tiba tak selera makan, tiba-tiba cepat letih, tiba-tiba pening, tak berhenti-berhenti pening, letih, tak berhenti-berhenti letih. Jumpa Imam Zahid kata cuba makan madu, pulih sikit tapi letih. Cek, rupa-rupanya ada barah. Barah tahap 4 terus. Wal-'ayazubillah. Barah ini kesan daripada serangan jin, syaitan dengan bahangnya. Min naris samum, min naris samum. Jadi dia bukan jenis angin ahmar, tetapi dia jenis bahang. Bahang ni membakar. Tengok Amerika Syarikat tu, kerana 43 darjah Celsius, bahang tu dia bakar daun-daun pokok. Bukan ada orang ada letak lighter mancis, tak ada. Satelit. Amerika banyak satelit. Amerika ada 16 satelit kawal negara dia. 16 satelit kawal negara dia. Satelit ambil gambar. Drone jangan cakap. Nampak tiba-tiba kulit pokok tu terbakar, keluar asap. Tu dia heran macam mana kulit pokok tu boleh terbakar. Bahang panas. Jadi apabila syaitan ni masuk, bahang dia tu min naris samum, bahang dia tu dia bakar tulang, barah tulang. Dia bakar usus, barah usus. Dia bakar otak, barah otak. Dia bakar daging, barah daging. Dia bakar kulit, barah kulit. Selagi ada darah mengalir, habis. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dami. Hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahawasanya syaitan itu bergerak dalam tubuh anak Adam mengikut gerakan aliran darah. Itu yang kena barah. Maka tak heran nanti, jangan kata nanti, sekarang pun dah ada. Pagi semalam saya kuliah subuh dekat masjid Kampung Melayu Majid. Seorang ahli jamaah, dah umur 82 tahun, dia beritahu 3 orang kawan dia kena angin ahmar. Kawan baik yang lebih muda. Lepas tu dia kata anak saudara dia pula yang umur baru 40-an, dia kata anak saudara umur 40-an kena barah, dia kata tiba-tiba ada barah. Jadi dia kata komen ustaz, komen saya mudah ada wabak. Bila wabak, rosaknya pengudaraan, lemahnya 3 unsur penting pada tubuh manusia, organ, kelenjar, tisu. Maka syaitan ambil peluang dan ada ruang untuk menyerang. Inilah dia yang juga dialami oleh junjungan mulia baginda Ayub alaihi salam, sebagaimana yang dikuliahkan hari subuh Ahad yang lalu.
Baginda Ayub alaihissalam berdoa pada Allah. Allah menitkan pada ayat 41 surah Sad. Anni massaniyasy syaitanu binusbi wa azab. Wahai Tuhanku, syaitan tak sudah menyerang aku. Sentuhan-sentuhan syaitan, serangan-serangan syaitan. Kenapa disebut sentuhan syaitan? Kerana baginda Ayub sendiri tak nampak syaitan, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi baginda Ayub alaihissalam sedar syaitan menyerangnya, kerana terasa kepanasan haba bahangnya yang menyebabkan tumbuh bisul pada tubuh badan baginda Ayub alaihissalam. Dena buruk busuk dedagingan daging tubuh baginda Ayub alaihissalam. Maka baginda Ayub mohon pada Allah agar mendapat penjagaan dan peliharaan Allah. Begitu juga apabila kita sedar kita ni kena serangan syaitan, sama ada dalam bentuk angin ahmar, begitu juga barah. Langkah pertama, jangan putus-putus berzikrullah, sebagaimana amalan mulia baginda Ayub alaihissalam. Ya, tuan-tuan yang dirahmati Allah, ayahanda saya kena angin ahmar. Rezekinya abang saya Profesor Datuk Doktor, tak sebut nama lah, tapi Profesor Datuk Doktor, 4 tu Profesor Datuk Doktor Haji. Masa tu abang saya pengarah hospital UKM dekat Bandar Tun Razak, Ceras. Jadi apabila kena aja kita bawa dia ke Kuala Lumpur. Jadi abang saya pun dia kata dia akan cuba ikhtiar sebaik yang mungkin. 1 jam kemudian setelah masuk, ialah abang saya yang rawat, dia pengarah hospital UKM. 1 jam selepas masuk, apa nama kecemasan, dia beritahu adik-beradik dia, ayahanda diserang angin ahmar. Wah, tak apalah, kita pun lepas 24 jam kita boleh masuk. Maka saya tanya dengan abang saya, ada ubat? Tak ada, dia kata. Tak ada. Engkau kan doktor, pakar kepada yang pakar. Tak ada. Saya pun diam. Dia kata, macam mana engkau tahu tak ubat macam mana? Ialah yang aku tahu, yang aku belajar tak tinggi mana, baginda Ayub alaihissalam pun diserang angin ahmar. Baginda Ayub alaihissalam lagi pula multi penyakit, tapi boleh pulih, aku cakap. Wa wahabna lahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan minna wa zikra liulil albab. Wah, ialah ayat 43 surah Sad. Saja saya cakap itu nak bagi semangat. Kadang-kadang apabila kita ni dengar je kena apa? Stroke. Assalamualaikum. Mampuslah engkau. Jangan begitu. Allah Maha Kaya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Cepat Cik Hazid. Aku ingat kau kena angin ahmar. Salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna